pagi lah bagi anda sebab sekarang kita dah AM sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang telah menonton AJL 35 dari pukul 9 malam tadi sampailah pukul 12 sampai kita dah nobatkan juara. Dan sekarang ni terima kasih kepada anda rakan-rakan media yang sanggup meluangkan masa bersama kami di sidang media virtual pasca AJL 35 bersama saya Hakim Zahrudin. Dan semestinya bersama saya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, Datuk Khairul Anwar Saleh dan juga Ketua Juri AJL 35 Datuk Mohzani Ismail. Okey. Jadi tanpa kita membuangkan masa, kita terus ke sesi soal jawab itu Alright. Jadi saya nak tanya juga pada Datuk Kai dulu ya. Alright. Datuk Kai, kita dah tunggu AJL ni lama. Akhirnya kita dapat juga melangsungkan AJL di Auditorium MBSA Shah Alam pada malam ini. Jadi apa perasaan Datuk? Pertama-tama saya merasa agak lega kerana kita mempersembahkan AJL ke-35 ini dengan sebaik mungkin dengan keadaan dan SOP terkini dan apa yang kita lihat di kaca TV tadi dan apa yang kita lihat di atas pentas adalah satu kerjasama ataupun kerja pentas yang luar biasa bagi saya. Dengan kemampuan dan dengan terhadnya tempat kita dapat, saya rasa, mempersembahkan AJL ke-35 ini dengan sebaik mungkin dan saya rasa peserta juga tidak kecewa dengan apa yang telah dibekalkan di pentas tadi. Ya. Memang kita nampak SOP memang sangat ketat kali ini kan. Macam kita nampak tadi memang AJL malam ini sebenarnya buat pengetahuan rakan-rakan media, kita sebenarnya diperkenalkan oleh KKMM sendiri bahawa SOP terbaru kita di AJL adalah di atas pentas pada satu masa hanya 6 orang. Betul tak Saya. Jadi kalau you all boleh tengok semula di YouTube untuk siaran ulangan apa semua, korang boleh kira di atas pentas hanya kurang daripada 6 orang sahaja. Jadi itu adalah antara SOP baru dan limitation AJL yang kita praktikkan di AJL 35 kali ini. Jadi okey, Datuk Mohzani sendiri, macam mana dengan pemilihan pemenang malam ni? Adakah ianya susah tak, sengit tak persaingan antara semua finalis? Setiap tahun memang sangat sengit kerana kita menjurikan dalam pelbagai kategori, pelbagai genre dalam satu pertandingan. Dulu-dulu kita ada pembahagian, ada yang genre ethnic traditional, pop rock dan sebagainya. Bila kita menjurikan 12 lagu yang pelbagai rentak, juri meletakkan ke semua kreativiti setiap pencipta. Penghormatan kita pada semua lagu kerana kita tidak boleh, kita minat balada, kita nak lagu balada aja. Yeah. Bagi saya semua juri telah pun dimaklumkan, kita menjurikan cari kekuatan dalam semua lagu. Jangan cari kelemahan. Kelemahan tu tetap punya akan ada. Kita cari kekuatan. Dan bagi saya setiap tahun AJL berlangsung perlu ada pembaharuan. Betul. Daripada segi lagu, daripada segi keberanian pencipta. Mencipta satu-satu yang baru, tetapi baru yang berkualiti. Itu sangat penting. Kadang-kadang baru yang tidak boleh diterima di market dalam industri itu tak ada dia punya ni lah. So bagi saya baru penciptaan daripada segi technicality dalam penciptaan tu dimasukkan unsur-unsur komersial yang boleh diterima. Dan kalau kita lihat mungkin terlalu banyak balada, mungkin pop rock pun terlalu banyak. Kadang-kadang lagu tu dia punya perjalanannya ke situ. Tapi bagi saya lagu gila dengan liriknya, walaupun tajuk juga agak mungkin kita agak terkejut sikit lah. Tetapi kalau kita lihat pada pengisi intipati liriknya, dia ialah maknanya merangkumkan apa yang terjadi dalam keadaan terkini lah. Dalam musim pandemik ni, jadi mengajak orang keluar dalam keadaan yang masih lagi kita bersemangat untuk kita mengharungi perjalanan hidup. Bagi saya percaturan yang dibuat oleh komposer meletakkan seorang penyanyi bersama dengan dua orang rappers yang hebat, itu satu chemistry yang cukup melonjakkan
lagu itu. Ya. Dan saya rasa semua lagu yang masuk ini ada kekuatan masing-masing. Ya. Tapi macam saya cakap, keberanian untuk mencari perubahan, itu yang kita harapkan daripada komposer lah. Ya. Okey, Datuk Kai so macam kita tengok kata-kata netizen memang diorang ada juga yang mengatakan okey memang dah dijangka bahawa gila, kalau tak gila 7 nasihat akan menang. Saya nak sebut pun rasa macam betul ke nak sebut dia perkataan dia. Gila ataupun 7 nasihat. Jadi macam Datuk sendiri dah menjangkakan tak yang gila ni sebenarnya yang akan dinobatkan jadi juara? Tapi saya rasa itu yang keistimewaan AJL kerana setiap peminat, pendengar dan penonton mempunyai cita rasa tersendiri dan kita selalunya ada pilihan kita yang tersendiri. Itu pentingnya kita mendapatkan juri yang pelbagai dan supaya kita dapat mencari dan kita tapis apa yang kita suka, tetapi macam Datuk Muzani kata tadi, kekuatan pada lagu itu, bukan pada cita rasa kita. Dan saya tak sangka saya suka lagu lain, tapi pilihan juri kita harus respect kerana bila dengar dari Datuk Muzani, I say, oh yeah, I agree with you. That song is brave, berani dan terkini. Ya. Memang kalau boleh ulas, lagu yang sudah masuk ke dalam market memang susah. Kadang dia punya followers. Artis tu ada followers yang sih, tapi kadang-kadang pendengar dia bukan menilai lagu. Betul. Dia minat penyanyi, dia nak lagu tu menang. Itu yang kita tengok kat social media kan. Tapi tak apalah kalau nak kata juri gila apa ni, tak apalah. Sebab itu bagi saya itu pilihan terbaik bagi saya dan semua juri. Sebenarnya lagu Gila ni pun dia adalah satu lagu yang agak bukan nak kata controversial, tapi dia menjadi buah mulut netizen sebenarnya sebab dia sangat fresh dalam carta semi-final music waktu tu, waktu tercalon 30, dia adalah antara lagu yang termuda dalam carta dan dia terus masuk ke semi-final dan kini dia jadi juara anugerah juara lagu. Jadi adakah pemilihan Gila ni ada sebulat suara antara juri tersebut? Kalau saya nak kata sebuah juri pula suara tu tidak, tetapi kita mengambil markah konsensus secara kesemua sekali. Sebab macam saya cakap, penilaian orang tak sama pada satu lagu, tetapi dia berada di dalam tempat kategori yang terbaik. Jadi bila dicampur semua markah, dia menjadi kelebihan untuk lagu itu diangkat. Okay, alright. Dan untuk rakan-rakan media yang ada di seberang talian, sekiranya anda ada soalan-soalan yang untuk ditanyakan kepada Datuk Muzani ataupun Datuk Kai, boleh sila tulis dan saya akan bacakan soalan anda lah. Buat sementara waktu ni tak ada, sebab jika tiada kita boleh teruskan ke para pemenang sebenarnya. Okey, kita tunggu kejap. Tapi sebentar tu ya, Datuk sekalian. Okey, saya nak tanya juga macam mana dengan dari segi pemarkahan antara nombor 1, 2, 3 tu. Adakah ia jaraknya jauh sangat? Sangat dekat. Sangat dekat dengan lagu yang kedua. Lagu yang kedua kalau boleh saya ulas, lagu tu pun sebabnya ciptaannya ialah penyanyi sendiri. Bila penyanyi mencipta lagu, dia akan mencipta mengikut kepada range suaranya. Dan dia yakin dengan apa yang dinyanyikan sebab dia mencipta, dia menyanyikan. Jadi maknanya dia tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita nampak dia boleh bermainkan vokalnya di situ. Lagu penuh range yang luas dan banyak dia boleh buat dalam tu. Dan saya rasa lagu-lagu balada ni selalunya dekat sangat dengan masyarakat Malaysia yang minor ni, yang sedih ni kan. Tapi dalam lagu semalam tu kita lihat mainan vokalnya dengan melodinya itulah yang membawanya lagu yang kedua. Dan yang ketiga tu pop tradisional. Saya rasa bagi pencipta Hil Husaini yang muda, dia mengangkat balik pop tradisional tu ke tahap yang tinggi, itu sangat-sangat kita galakkan lah. Kerana kita jaranglah jumpa lagu-lagu begitu dari pencipta muda. So saya rasa ketiga lagu yang terpilih berlainan kategori. Kalau kita lihat
nombor 1, nombor 2 dan 3 memang berlainan genre-nya. So itu saya rasa pilihan yang tepat ya. Okey, untuk Datuk Kai dulu ya. Kita ada soalan daripada Berita Harian. Dia bertanya pada cabaran paling besar malam ni. Cabaran paling besar adalah bagaimana untuk kita kekalkan identiti AJL, iaitu setiap lagu dipertandingkan dan setiap lagu itu adalah satu persembahan yang unik dan tersendiri, di mana kita ada anugerah persembahan terbaik. Jadi setiap peserta ada macam-macam idea dan bagaimana untuk kita persembahkan dengan keadaan yang agak ketat. Maksudnya pentas yang sedikit kecil daripada biasa dan tenaga kerja yang amat kecil daripada yang biasa-biasa. Jadi itu cabaran utama. Saya harus berterima kasih dan memberi syabas kepada tenaga kerja di belakang pentas yang telah membuat kata orang tu mencari solution yang baru. Dan ini juga akan membuka idea baru untuk anugerah juara lagu seterusnya lah selepas ini. Okey, jadi macam kita ada juga banyak wawancara yang kita adakan dengan Datuk yang mengatakan AJL ni sebenarnya kita nak jadikan sebagai satu penanda aras kan kepada program-program lain yang di luar sana. Tapi memandangkan kita berjaya mengadakan AJL dengan secara sangat-sangat sederhana dan minimal ni, adakah cara sebegini akan diteruskan pada masa akan datang ataupun kita akan kembalikan AJL seperti dahulu kala? Dia bergantung kepada keadaan. Kalau kita dibenarkan untuk menerima penonton atau ada penonton, tentunya kita akan cari jalan di mana seperti saya sebut tadi dengan bila kita lihat sebuah persembahan, saya membayangkan ketika ini penonton akan bersorak. Itu kita tak dapat. Jadi itu agak rasa tekilannya lah. Dan saya rasa penonton itu adalah pemain kata orang tu a very important component to a show. Dan kami berjanji yang kita akan terus membuka untuk ada penonton. Cuma AJL ke-35 ini dirancang pada ketika kita tidak dibenarkan ada penonton langsung. Jadi malangnya kita tak boleh buka last minute. Okey. Alright, seterusnya kita ada soalan untuk Datuk Muzani ya. Okey. Ada yang kata ramai yang predicted juga 7 nasihat macam yang saya cakap tadi kan. Mungkin Datuk boleh komen tentang prestasi lagu tersebut. Kenapa lagu itu tidak terpilih dalam top 3? Kadang-kadang melodi itu kita lihat mungkin dia ada inspire daripada na 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 na. Betul tak? Saya pun boleh ingat lagu tu. Jadi maknanya kadang-kadang lagu tu memang unik, memang cantik ciptaannya, menggabungkan kreativiti lagu tradisional lah juga, tapi kadang-kadang melodi itu dia rasa macam dipinjamkan ataupun mungkin dia tak curi, dia inspire. Di apa orang kata? Inspirasinya daripada lagu-lagu tradisional kan. Jadi lagu-lagu rakyat. Jadi bagi saya creativity, originality itu mungkin agak kurang di situ. Tapi saya tak kata lagu tu tak bagus. Cumanya keadaannya begitulah. Jadi originality, creativity itu adalah markah yang paling besar sekali dalam pemakahan tu. Jadi walaupun kreativiti ciptaan melodi dan juga sebab lagu rap ni melodi dia kurang, sebab tu kita tak bagikan, kita taruh melodi stroke kreativiti. Sebab kalau kita nak cari melodi dalam lagu-lagu rap tu mungkin agak kurang dibandingkan dalam lagu-lagu balada. Jadi kita kena memberi pengiktirafan kepada genre begitu. Tapi bagi saya 7 nasihat pun memberikan impak dalam industri. Cumanya dalam pertandingan tolak, tambah, bahagi, campur, itulah yang meletakkan kita lihat daripada semua segi, lirik kita ambil kira dan juga persembahan vokal apa sebagainya. Okey, baik. Memandangkan lagu Gila ni macam Datuk kata dia markah originality dia tinggi kan. Okey, macam mana dengan pemilihan
vokal terbaik contohnya. Adakah vokal Ernie markah dia jauh meninggalkan vokal penyanyi-penyanyi lain? Tidak. juga. Semua markah antara Ernie biasa jelaskan ni bersama lagu semalam Aina Abdul dan juga Aisyah dekat-dekat. Tetapi kita melihat kekuatan kontrol, kawalan suara, konsistensi daripada awal ke akhir. Ya. Kadang-kadang dalam jeritan kita tu, kadang-kadang benda tu mungkin pendengaran biasa tak ada masalah, tapi pada pendengaran juri mungkin ada benda-benda yang boleh diperbetulkan, dan kadang-kadang fokus hilang bila dah kita suara terlalu tinggi kan. Sebab suara Ernie tak tinggi. Baik. Dia sendiri mengaku range dia biasa. Jadi dia tahu kawalan suaranya, dia tidak memaksa. Semua tu berlaku secara, dan dia pun seorang guru vokal. Ya, betul. Guru vokal, dia tahu teknik permainan vokal. Jadi bagi saya seorang penyanyi yang merupakan guru vokal sudah tentu latunan suaranya lebih hebat daripada yang lain. Okey. Baiklah. Okey, saya rasa itu saja masa yang dibekalkan untuk kita bersama Datuk Kai dan juga Datuk Muzani Ismail. Seterusnya kita akan bersama dengan persembahan terbaik iaitu Zizi Kirana. Jadi terima kasih Datuk Kai dan Datuk Muzani kerana sudi meluangkan bersama kami. Mic boleh tinggal singkat. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan bersama dengan persembahan terbaik. Kita nantikan itu dia dengan kepala dia. Boleh? Bawa sini. Boleh? Silakan Zizi. Ni, tengah-tengah. Ya Allah. Okey, boleh. Alright. Okey. Jadi bersama kita sekarang ni adalah Zizi Kirana dengan lagu Geram pula kita. Itulah. Wangi ya tu, bunga betul ya? Ni bunga betul. Wangi ya? Wangi nasi bukan sudah malam je. Berat tak crown tu? Tak berat. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tanya terus pada Zizi. Memandangkan Zizi adalah kali pertama masuk AJL ni sebenarnya. Betul. Kali pertama dan setelah berapa 11 tahun. 11 tahun menunggu untuk dapatkan peluang untuk masuk ke AJL. Jadi apa perasaan Zizi? Saya sangat bersyukur Alhamdulillah sebab akhirnya selepas 11 tahun rezeki saya sampai ke final dan dapat menang persembahan terbaik. Alhamdulillah sangat-sangat saya terima kasih kepada saya punya tim AJL, daripada manager, PA saya, daripada stylist, designer semua, and then fan club saya Zizi Palace Indonesia, Zizi Palace Malaysia yang selalu support, family saya dekat Sabah, and then yang paling utama juga Ultimate dengan Navin Navigator, sebab kita orang tiga buat lagu Jadi sebenarnya Zizi sangkakan tak boleh macam dapat predict tak yang sebenarnya Zizi boleh dapat one of the category ni sebenarnya? Tak. Langsung tak? Saya daripada awal saya dah macam rasa macam saya just nak perform je. Malam final AJL saya nak enjoy. Saya nak perform apa yang saya nak jadi sebenarnya. Dekat atas stage tu je saya nak buat. Saya tak ada macam rasa macam nak menang ini, nak menang, tak ada. Saya just nak perform, nak orang semua enjoy performance saya tu je. Okay, jadi memandangkan Zizi dapat best performance kan malam ni. Tapi macam mungkinlah kalau let's say Zizi nak target kepada top 3 tu kan, top 3 1 ke 2 3, apa kelainan yang Zizi nak buat dalam persembahan Zizi yang mungkin Zizi rasa macam aku patut buat macam ni lah baru aku dapat nombor ni lah? Oh tak, aku tu tahu macam mana. Aku pula terus sabar dia kan. Terus sabar pula. Sebenarnya aku tak pernah plan macam mana kalau macam nak dapat nombor ini atau pingat piala ini macam gini kena perform macam ni, tak. Sebab aku sentiasa berpegang dengan dalam diri aku just nak perform, nak enjoy je. Enjoy saja. Nak enjoy je. Sebab bagi aku dah sampai ke final AJL ni sangat bersyukur Alhamdulillah, sebab lama kan tunggu, jadi bila dah sampai just perform je lah, enjoy je. Macam tu. So tak ada macam nak plan bila
oh kalau nak dapat nak juara ke nombor 1 ke macam ni, kena perform macam ni, tak ada. Sebab aku percaya dengan orang-orang yang bekerja di belakang aku, tim aku, semua yang buat muzik daripada persembahan, Cikgu Bujay semua. So aku percaya diorang, so tak ada macam nak plan-plan. Tak ada plan-plan. Kita jalan je. Itulah dia. Orang Sabah kan macam tu je. Orang Sabah langgar je lah. Okay, ni kita ada soalan dari Cosmo. Oh. Dia tanya mungkin Zizi boleh terangkan sedikit konsep persembahan malam ni, kenapa dia jadi macam ini. Kenapa dia jadi ni? Okay, sebenarnya saya dengan tim saya daripada awal, macam saya memang kalau dah kat final saya nak perform, kita punya tema tu dia hip hop Nusantara. Jadi bila masuk Nusantara tu semua jenis muzik apa yang boleh kita masukkan dalam tu kita masukkan. Dan macam konsep pun saya pilih macam look daripada sebenarnya daripada Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi sebab saya suka dia, so saya nak jadi macam dia. Lepas tu memandangkan saya memang ada family juga bercampur juga dengan Indonesia. Jadi saya bawa budaya tu pergi sini, bergabung dengan Malaysia. So saya inilah jadi dia Kanjeng Ratu hip hop. Ratu hip hop kan. Nasib tak goyang gerudi situ. Oh tak, itu bukan Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu dia tak goyang gerudi. Kan nasib. Jadi okay, rakan-rakan media, kalau anda ada soalan macam biasa, anda boleh tulis dan saya akan tanyakan lah. Jadi sambil tu. Di mana dia orang tu? Ada tu. Oh situ. Hai. Mereka ada semua. Kita ada KLE. Aku ingat kita bercakap 2 orang je. Bukan. Okay. Kita sebenarnya online je. Okay. Kita ada Abang Bobo dekat situ. Abang Bobo. Joji pun ada. Joji. Kesayangan saya. Okay. Seterusnya kita ada soalan untuk Zizi. Okay, Zizi berpuas hati tak dengan kemenangan malam ni? Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati. Alhamdulillah. Memang puas hati Sangat puas hati. Dengan konsep ni memang Zizi rasa macam okay, this is a good choice. Yang Zizi rasa macam dah go all out. Puas hati, persembahan terbaik pun puas hati. Puas hati, tak dapat satu pun puas hati. Saya puas hati. Sebab macam saya cakap tadi, awal-awal saya memang just nak perform, nak enjoy je. Saya nak sampaikan apa yang ada dalam lagu tu. Aku nak jadi apa aku nak jadi atas stage tu. Lepas tu penari macam Bujay dengan tim dia pun, kita all out. Kita buat je apa kita nak buat. Kat situ. Jadi Pak Maon kan nak jadi apa ke semua kat situ. Baiklah. Okay. Okay. Seterusnya soalan. Siapa Zizi rasa ni mesti susah nak jawab. Zizi rasa saingan paling terdekat lah, paling hebat lah dalam AJL? Uish, kita bagi jawapan, aku rasa sebenarnya semua pun hebat. Agak ada mesti jawab macam tu. Tapi bagi macam genre aku yang hip hop, aku rasa memang Tujuh Nasihat dengan Gila. Itu paling dekat lah, sebab kita orang hip hop ada rap semua kan. Genre sama. Genre sama. Tapi aku bangga sebab hip hop menang. Berjaya angkat hip hop semula kan. Berjaya. Lepas tu macam hip hop tahun ni aku rasa seronok sebab dia bukan sekadar hip hop yang biasa kita dengar, tapi dia macam-macam elemen dekat dalam tu. Fusion. Jadi jadi semua orang boleh relate, semua orang suka macam tu. Jadi tahniah Zizi dan juga tim Gila naikkan genre hip hop semula. Macam last time tak silap saya apa khabar lah kan. Betul. Apa khabar? Hip hop yang terakhir menang AJL. Betul. Okay, jadi apa plan Zizi selepas ni? Plan selepas ni aku mau makan dulu. Nak makan dulu? Belum makan dinner lagi? Belum. Tak lah, aku rehat dulu lah. Rehat, lepas tu besok kita sambung kerja. Dengan cerita Zizi akan mula masuk ke set penggambaran, betul? Betul. Jadi besok, lusa saya akan masuk ke set penggambaran sampai akhir April ni. Lepas tu kita sambung lagi untuk ada beberapa program lagi. So kita jalankan hidup seperti biasa sebagai seorang pekerja. Mak belum lagi. Mak kepada saya punya fan club. Kan. Mak Hayam lah. Oh ya, Mak Hayam tak, manager aku. Okay. Kejap because pening. So panjang soalannya ni. Ui. Takut tak? Ada jangan soalan-soalan ni lah kan. Tapi okey je ni orang ni semua ni. Kenapa ada satu orang jemput kat di situ? Siapa tu? Itu is that Kelly? Bukan Kelly, bukan. Georgie pakai gambar WhatsApp geram. Betul. Okay, ni soalan pada Cosmo Dia kata okay, Zizi, what's the biggest handle
for you to manifest atau materialize your performance yang syarat dengan elemen Nusantara. I mean, dari segi konsep, fashion, dan macam mana Zizi nak satukan segala elemen tu menjadi satu yang berjaya. Kiranya macam apa cabaran terbesar Zizi untuk jadikan semua ni satu kenyataan? Hui, cabaran dia. First kali daripada arrangement jugalah. Dari kita punya akar dia sebenarnya daripada arrangement tu. Kita nak masukkan instrumen-instrumen tradisional dekat dalam tu, ada rebana, ada darbuka, ada seruling tu, and then ada gendang segala, and then campur pula dengan Mr. Aubrey punya arrangement yang memang first saya dengar arrangement dari Mr. Aubrey, saya macam oh ya Allah, jadi macam ni lagu sedapnya aku macam. And then kat situ kita dah macam okay, kat mana kita nak masuk bunyi instrumen yang ini macam begini-begini, bunyi kulintangan apa semua tu. Jadi tu memang kita berapa kali juga sebenarnya macam tukar-tukar idea dengan Mr. Aubrey nak masukkan ni, minta izin dia lah sebab dia kepala kan. Jadi kita kena minta izin dia juga. So lepas tu macam untuk kostum apa baju pula malam ni dengan persembahan, saya memang dah serahkan semuanya tu dekat cikgu saya, Cikgu Buje, dan macam baju pergi kepada Shana Harum juga Zubani. Jadi diorang punya kerja. So kita semua sentiasa berbagi-bagi kerja lah. Jadi senang. So bila sampai sini aku tinggal perform macam tu. Yang penting aku dah bagi tahu aku nak konsep apa, baju apa, macam mana look dia, make up dia tu, semua tu je. Okay. Alright. Okay, jadi ada soalan lagi ni. Ada berapa banyak instrumen tradisional yang digunakan dalam malam ni? Oh, kejap kira-kira. Dalam lagu ada kulintangan, rebana, darbuka, jador, ada seruling, ada apa lagi dah cukup. Iya itu. Iya, ada gamelan, ada kan? Ada betul, dan gamelan betul. Aku pun tak ingat dah. So memang tapi banyak. Music instrument tu semua daripada Darmas. Yes, cabaran dia juga masa nak perform sebab sebelum kita dibagi tahu untuk kurangkan orang di atas stage, sebenarnya saya memang nak bawa Darmas band yang buat apa, yang perform live traditional tu, traditional instrument tu. Saya memang nak bawa diorang. So kita ramai-ramai kat situ have fun, tapi bila dikurangkan orang tu, saya macam alah tak ada Darmas. Tapi kita still masukkan bunyi diorang kat dalam tu. So bunyi instrumen tu semua daripada Darmas. Thank you Darmas. Purnama. Okay, jadi selain pemilihan kostum seakan-akan Kanjeng Ratu Kidul, ada kostum lain ke? Second choice ke? Atau tak ada. Memang daripada awal kita punya plan memang aku nak jadi Kanjeng Ratu Kidul, tapi kita hip hopkan dia, aku tetap pakai sneakers. Itu. Sneakers aku, stylist aku dengan designer aku, dia orang custom made Air Force ni pergi ke batik. Sebab dia tahu Zikirana tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai heels, tak pandai. Bersepah nanti. Baru nak exit nanti jatuh. Tak jadi tu, turun tu. Okay, alright. Rasanya itu saja masa yang kita ada dengan Zizi. Terima kasih. Tahniah Zizi. Terima kasih, Alhamdulillah. Semoga nanti lepas ni lebih hit, masuk lagi AJL dan menang ke peringkat seterusnya lah. InsyaAllah, amin. Jumpa lagi di AJL akan datang, insyaAllah. Amin. Thank you semua yang support. Terima kasih. Thank you, love you. Okay. Mic sini. Oh, bawa mic pula. Itulah. Okay, thank you so much Zizi. Tahniah sekali lagi Zizi. Okay, seterusnya kita nak bersama dengan vokal terbaik AJL 35 pula. Kita persilakan. Kita tak tahu dia boleh duduk ataupun tidak. Dia dah berkaki ayam. Ernie Zakri. Boleh duduk? Boleh tak? Kita rendahkan? Kita rendahkan. Abang duduk? Apa so dia? Test. Okay. Sekejap susah lah. Alright. Okay. Alright, Ernie. Hai, tahniah Ernie. Thank you so much. Ernie ni dia seorang penyanyi yang memang orang dah sangkakan macam kalau tak Ernie, Aina lah vokal terbaik. Jadi apa komen Ernie tentang itu?
Saya setuju dengan statement yang Aina Abdul tu, sebab itu memang my number one target untuk dapat vokal terbaik. Tahun ni sejujurnya memang saya tidak meletakkan harapan pada vokal terbaik kerana saya rasa macam dengan keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan, sebenarnya dah seminggu suara saya serak-serak. Jadi memang pada dalam hati saya rasa okay, mungkin tidak akan dapat apa-apalah, tapi saya doa semoga saya dapat sampaikan lagu ni dengan baik je. Saya nak semua orang rasa apa yang saya cuba tuliskan dalam lagu ni. But itulah dah tertulis. Sebenarnya AJL tahun ni saya berpeluang dapat sebuah anugerah yang saya katakan menjadi kenangan terbaik lah dalam tahun ni. Walaupun kita PKP and all, saya rasa ini adalah satu kenangan yang saya takkan lupakan lah. Okay, tadi Annie sebut pasal nak sampaikan ni supaya orang terasa lah kan apa yang Annie nak cuba sampaikan tu. Sebenarnya memang sampai rasa. Itu yang saya nak tanyakan tu. Sebab saya tahu yang lagu ni is actually very personal untuk Annie pun. Jadi kenapa apa yang Annie bayangkan sampai Annie menitiskan air mata tadi? Sebab sangat sebenarnya saya sedikit disappointed lah, sebab saya cuba menahan perasaan tu. Kalau boleh nak nangis pun last lah kan. Tapi dia first chorus tu dia dah keluar air mata tu, dia kacau sikit lah. Tapi yelah, benda tu dah terjadi, saya pun tak boleh nak control perasaan. Cuma saya selalu beritahu pada orang, gundah ni sangat-sangat personal sebab saya tulis khas untuk kisah cinta arwah atuk dan nenek. Jadi mereka tu kira penyokong kuat saya lah. So saya sebenarnya imagine tadi, kalau mereka ada menyaksikan saya di AJL, mesti mereka tak sangka. Sebab ini doa-doa mereka. Mereka selalu cakap, Cu, kalau kau dah besar nanti aku nak sangat kau duduk atas pentas AJL. Jadi saya rasa doa-doa mereka tu yang saya bawa sampai hari ni, tu yang sebab sangat tu lah tadi. Betul, macam tadi Datuk Mozani kata penyanyi-penyanyi balada ni kan, especially yang tulis lagu sendiri. Lagu ni kan Annie pun ada tulis juga lirik. Betul. Lirik Annie juga kan. Jadi ianya menceritakan tentang kisah-kisah personal. Jadi adakah mungkin lepas ni Annie akan tulis lebih banyak cerita-cerita personal dalam lagu? Saya sebenarnya sangat segan dan tidak begitu terbuka dalam memberi apa-apa rasa lah. Sebab tu bila saya jumpa Sharon Paul, dia cakap, okay, why don't you write your own story masa tu. Tapi saya cakap, alamak, malunya nak beritahu kan. Lepas tu saya bagi dia dengar lagu Gundah. Lepas tu dia cakap, okay, we can perbaiki mana yang patut, tambah baik lagi lagu ni. Dan dia tanya saya, lagu ni pasal apa? Saya malu sebenarnya nak share, tapi saya share lah dengan dia. Dan bila sekarang ni ada pengalaman pertama saya buat lagu Gundah ni, saya rasa sekarang lebih open, lebih terbuka untuk tulis lagu sendiri. Dan sebenarnya kawan-kawan saya di dalam AJL pun memberi inspirasi pada saya, especially Aina Abdul, sebab beliau adalah seorang komposer, penyanyi dan juga penulis lirik. So orang-orang macam ni lah sebenarnya yang memberi saya inspirasi untuk saya lebih ke depan, nak kejar lagi goal saya. Dan that's why saya rasa okay, this is the right time. Gundah bukan lagu terakhir dan insyaAllah akan ada lagi lagu seterusnya daripada Ernie Zakri. Jadi speaking of future plans, jadi lepas ni ini dah working on lagu lain juga ke macam mana? Betul, saya akan record lagu duet bersama dengan Syamil. Dan lagu tu kami juga tulis sendiri. Dan juga selepas ni ada lagi lagu ballad saya yang saya tulis bersama dengan rakan penyanyi saya yang saya selalu sebut-sebut nama dia. InsyaAllah yang itu tunggulah sebab itu special sikit. Special sikit? Special sikit. Ke special banyak? Banyak. Okay, jadi yang menjadi buah mulut netizen pada malam ini adalah juga adalah wardrobe Annie. Kenapa Jadi apa konsep ni sebenarnya? Kenapa dia macam tu? Okay, konsep dia sebenarnya saya lupa nak beritahu. Sebenarnya baju ini diinspirasikan daripada baju arwah nenek saya. Sebab arwah nenek memang orang Melaka, jadi sukalah pakai baju kebaya, baju-baju buat macam ni. Tapi kita ketuakan dia khas untuk AJL. That's why saya buat memang khas untuk nampakkan figure tu lebih kerengga. Sis try, but I hope sis try not too hard. So that's why kita ada this effect. Dan baju ini sebenarnya direka khas oleh Amaze, my favourite designer. Dan memang kita buat ini tribute to my late grandmother yang suka pakai baju kebaya dan juga baju-baju sebeginilah. Jadi dengan memakai baju sebegini menambahkan rasa untuk menyampaikan lagu tu kan. Sangat. So memang betul macam Ernie cakap tadi. I mean we've seen Ernie bawa lagu ni ke SFMM apa semua kan. Memang ada part yang Ernie akan rasa sebab, tapi memang selalu hujung-hujung. Tapi kali ni memang awal-awal tu je macam
Tiba-tiba ini dah menang atas. Itu cuba tahan tu sebenarnya. Okey. Jadi kalau rakan-rakan media ada soalan-soalan lain untuk Annie boleh tulis macam biasa. Nanti saya akan tanyakan pada Annie lah. Jadi sementara tu kita Tu Zoom ya, kita bukan hi. Zoom, kita Gmeet semua tu semua media Oh, semua. hai rakan-rakan media. Okey. Soalan bonus ni daripada Abang Bobo. Okey, Abang Bobo. Okey, nak buat apa dengan duit kemenangan ni? Dengar cerita. Cerita kan? Cerita? Buat tambah-tambah kan. Jadi selepas ni mungkin mana tahu buat beli-beli barang dapur, tambah-tambah duit sofa, rumah baru. Macam tu lah, kias-kiasan lah. Doakanlah insyaAllah. Itu jawapan ini Abang Bobo. Buat duit tambah-tambah. Okey. Okey, rasanya kita tak ada soalan lain lagi sini. Tak apa. So kita pun kita tengah rushing juga kan. Ya, faham. Ya, jadi sekiranya rakan-rakan media ada soalan lain, anda boleh hubungi manager Ernie. Yes. Directory semua finalis saya dah masukkan dekat dalam press kit dah. Ada yellow pages kat dalam tu. Jadi you all boleh explore dan text call mereka. Okay? Alright. Okay, thank you so much Ernie. Thank you everybody. Assalamualaikum. Thank you. Boleh bangun? Boleh. Hai. Bangun senang. Oh, ni. Baiklah. Seterusnya kita akan tempat ketiga dah ada? Ada. Jom, tempat ketiga. Banyak mesej. Okey, Belenggu Rindu. Wani Hasrita ada? Ada tu dia. Okey. Boleh ijab ni rendah ni? Boleh? Datuk dah tak ada. Oh ya ke? Datuk Jamal Abdillah dah tak ada. Dia dah balik Okey. Tak apalah. Tak apa, janji kita ada wakilnya. Tutur kasih Kak. Okey. Baiklah, rakan-rakan media, bersama kita adalah tempat ketiga AJL 35 iaitu lagu Belenggu Rindu. Kita bersama kita adalah Wani Hasrita dan juga Hail Husaini selaku pencipta lagunya. Okey, jadi kita tanya Hail dululah. Allah. Saya dulu. Allah Akbar. Ya, kita tanya dulu Hail sebab lagu ini sebenarnya dia adalah begitu magical lah orang kata kan. Dan sebenarnya apa yang menyebabkan apa yang Hail rasa lagu ni begitu ngam sampai kita boleh masukkan Datuk Jamal dan fuse together dengan Wani. Sebenarnya idea asal ni daripada mereka sendiri, gabungan daripada Wani diimpikan satu duet bersama dengan Datuk Jamal. Jadi jadi saya dan rakan seperjuangan saya Ezra Kong sekarang ni dia masih berada di dalam. So kita orang pun try fikir something apa yang sesuai. Memang selalunya apabila kita buat lagu, kita orang akan memang tailor apa yang bersesuaian untuk penyanyi itu sendiri. So terjadi. Saya rasa selebihnya magic itu datang daripada Datuk dan juga Wani sendiri. Ya. Satu kita nak tanya Wani pula. Yes. Yes, betul. Macam tu je Hail pass mic Okay. Okay, nampak ni Wani nampak sangat excited. Memang tak sangka ke? Memang tak sangka akan lekat top 3 ke? Katanya. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, tak adalah. Kita datang sini memang nak buat yang terbaik je sebab based on pengalaman sebelum ni kan, dia bukan satu kenangan yang indah. So malam ni memang nak buat yang okay. 2 tahun aku belajar, so aku nak buat the best je. So itulah dia. Alhamdulillah lekat pula, Alhamdulillah. So saya ambil satu. Ambil satu, buat balik terus. Satu. Tak apa, you deserve it. Ya. Sebab nampak tadi Wani dan Datuk Jamal memang sangat enjoy themselves tau. Macam
orang kata satu scene Beauty and the Beast lah korang dua ni, memang satu alam fantasi sendiri. Macam tak ingat dunia, macam okay tak apalah, tak ada audience pun tak apa, janji aku dengan Datuk Jamal have fun. Dan satu lagi, surprisingly hari ni mungkin tak tahulah, netizen ada juga yang kata oh okay, apa ni, wardrobe. Mesti dengan Wani mesti ada pasal wardrobe tau. So dia kata okay, wardrobe Wani hari ni elok. Macam tu. Jadi apa konsep, Elok je. elok. Cantik ni. Ya, elok lah tu kan. Jadi apa konsep Wani fashion dan juga persembahan tersebut? Saya alhamdulillah stylist saya semua daripada team lah, my team, iaitu stylist saya Kak Tim Fatimah. Bekerjasama bersama Rizmal Zaini. Woo! Saya first time sebenarnya menggayakan busana daripada Abang Rizmal Zaini. So satu apa tu pengalaman yang sangat best lah untuk saya, kenangan yang best lah. Saya pergi fitting pun saya senyum, saya tak boleh kang senyum saya waktu fitting tu. So far okay lah, alhamdulillah semuanya mengikut apa yang di plankan. Kita memang plan princess look lah. Tapi ni princess yang modern. Ya, Dia modern lah. modern. Allah. Semoga sudi-sudi lagi lepas ni, insyaAllah. Tu dapat daripada senior macam mana nak tarik more sponsor. Katanya. Okay, ni ada kata okay, Wani, apa yang Wani belajar dalam tempoh 2 tahun yang Wani maklumkan tadi? Kita belajar daripada pengalaman lah. Last time saya di Anugerah Juara Lagu 32, saya mungkin tak full prepared lah. So yang kali ni punya kita dah tahu okay kena buat apa, kena ada apa, kena plan apa. So kali ni dia lebih teratur. Dan of course lah dari segi vokal saya kena mempertingkatkan lah saya punya mutu persembahan, sebab saya berduet dengan Datuk Jamal Abdillah. Takkanlah saya nak nyanyi macam gitu juga kan. So effort kena datang dari side saya juga. Datuk bersetuju pun dah cukup saya cukup bersyukur. So saya sendiri, selebihnya saya kena usaha lebih untuk nak at least waktu di atas pentas kena sama dengan Datuk. Yang Datuk seiring kata kan? Ya, betul. In sync. Okey, jadi apa yang dikongsikan oleh Datuk Jamal bersama Wani selepas kemenangan tadi? Ada tak dia bagi tahu Wani apa-apalah pesanan ke? Saya yang jadikan dari Datuk kita menang. Yeay. Lepas tu Datuk Wani cakap yeay kita menang. Dia dengan maco dia kan? Asal saya tanya, sebab dia cakap kat interview tadi, Datuk buat ni tak apa nama dia, doa selamat tak? Tu Datuk cakap dia gelak je. So saya nak tunggu dia punya invitation. Untuk doa selamat tu. Okey, satu lagi saya ada soalan ni, macam memandangkan Wani sebut tadi pasal konsep nak buat a bit princessy apa semua tu kan. Jadi disebabkan dengan limitation AJL kali ini kan. Jadi apakah original sebenar untuk persembahan ni? Ramailah, of course. Kita nak buat dalam satu kingdom tu, Datuk sebenarnya dengan pengiring-pengiringnya datang untuk bertemu lah, untuk mengadakan untuk datang ke pesta yang saya buat lah, something like that. So ramailah, pengiring saya ada 10, pengiring Datuk ada 10. So sepatutnya itu. Tapi kita akur dengan plan, dengan SOP yang telah ditetapkan. Kita kecil-kecilkan sikit, tapi kita still buat benda tu nampak cantik di TV. Nampak kemas. Kemas, betul. Yang penting. Memang sangat kemas. Okey, kita ada soalan seterusnya untuk Hale. Okey, tadi Datuk Mozani dia ada puji karya awak. Alhamdulillah. Banyak karya awak dipuji sebenarnya tadi. Okey, dia kata tak ramai bakat muda boleh buat lagu yang boleh masukkan elemen tradisional dan modern sekali dalam satu lagu. So memang we know itu adalah one of Hale's magic. Jadi apa komen Hale sebenarnya? Sebenarnya saya rasa beruntung sebenarnya, sebab bukan saya tapi saya mempunyai rakan partner membuat lagu bersama, iaitu Ezra Kong yang mendapat tempat pertama malam ini. Congratulations man. Nanti kita tanya soalan dekat dia. Alright. Saya rasa the teamwork actually itu yang membuahkan hasil. Saya pun tak tahu sebenarnya kalau nak kata tanya rahsia ke apa ke tak. Cuma masa kita orang buat lagu tu, kita orang lebih
try bagi yang terbaik apa yang sesuai dengan artis tu. Lebih kurang macam tu lah. In fact first demo yang kita orang dapat terus dah ngam. Oh memang Ngam. ngam Siapa nyanyi kat situ Demo dinyanyikan oleh Hil Husaini Ya. dengan key saya. Wah, power lah dia. Dan kita dapat yang terus macam nice-nya. So macam tak ada pertukaran dah kan, terus kita jalan masuk vocal and Jadi ini memang arrangement as in demo. Ya. Kita ada tweak sikit-sikit tapi macam mana graf yang diberi macam tu lah diorang terima. Alhamdulillah lah. Okey, tapi Hell sendiri macam lagu Hati kali ni tak kena lah orang katakan. Hati dia tak mendapat tempat. Tapi selalunya of course orang adalah target ialah Hell mesti dapat. Macam kita dah nampak dah Hell Ada satu, kan macam selalunya kita nampak macam Hell performance dia memang mantap macam tu. Alhamdulillah. Dan dah beberapa AJL yang lalu pun Hell selalu mendapat tempat. Jadi apa komen Hell bila lagu sendiri Hati tu tak dapat tempat kali ni? It's okay. Sebenarnya penglibatan saya di dalam AJL ini sebagai seorang anak seni. Saya hanya menjalankan tugas macam Hati itu saya sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu. Dan untuk peluang kedua dan juga Belenggu Rindu saya sebagai seorang penulis lagu itu. Jadi mana-mana pun saya okay sebab saya rasa malam AJL ni adalah malam untuk meraihkan kesemua yang terlibat dalam bidang muzik. Jadi kita hanya menjalankan tugas kita. So bagi saya menang atau kalah itu belakang cerita. Yang paling penting saya puas hati dengan performance saya. Alhamdulillah. Okay. Alright, rasanya tak ada soalan lain lagi dah. Alhamdulillah, ya Allah. Saya tahu apa awak fikir. It's okay. Kalau you all ada soalan tu, Tak ada. call sendiri tau. Tak I ada. tak akan tanya soalan tu dekat sini. So korang boleh call sendiri. Alright, okay, thank you so much. Terima kasih Tahniah, semua. Wani. Thank you so Tahniah, much. Hel. Sebelum anda call saya just nak cakap saya bangga dengan semua persembahan malam ini. Itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you bang. Sila lapar kan tu. Tanya. Loh, rakan media. Alah. Okey, buat rakan media, saya tahu anda semua ada soalan-soalan itu. Kita ada same wavelength, tapi kita itu adalah kita simpan soalan tu untuk Hel sendiri jawab secara private lah. Okey, dan juga dengan Nabila Razali itu sendiri. Okey? Alright. Jadi sekarang ni kita dengan seorang penyanyi yang sangat tamak 3 trofi. Okey, tinggi sangat. Okey. Aina. Test. Sini. Mic dia kena kat dalam akuarium. Okay. Saya sebenarnya tunggu-tunggu juga Aina datang dengan topi besar dia ke tidak? Kita tukar. Tak apalah. Tetap juga dengan bertopinya. Jadi Aina tahniah. Terima kasih. Okay. Tempat kedua, Aina dapat redemption daripada tahun lalu. Dengan alhamdulillah kali ini yang saya nampak lah di Twitter netizen tak adalah mengatakan yang itulah kan. Faham. Kan faham. Jadi tahniah Aina. Terima kasih. Jadi apa Alhamdulillah. Aina boleh katakan tentang kemenangan ini? Okay, first of all, Assalamualaikum pada semua pihak media yang menonton sekarang ni. Okay, Aina rasa happy, Alhamdulillah. Sebenarnya saya masih tahan emosi lagi ni. Balik nanti baru saya menangis. Dengan mak. Happy. Tetapi saya nak share this kemenangan dengan tim saya yang bertungkus lumus from A to Z. Apa saja yang dipersembahkan di pentas tadi, it's a work of a lot of people. Dan saya sangat-sangat
gembira dan bersyukur sebab TV3 beri peluang kali kedua untuk buat persembahan. Even after all of that happened last year, mereka masih berikan kepercayaan kepada saya untuk teruskan persembahan dan mara ke final. So there's nothing else I can say. Saya hanya bersyukur. Bersyukur, Alhamdulillah. Ya. Okay, speaking of feelings kan. Okay, sebab macam saya sebut tadi, tak tahu Aina ada dengar tidak kan, dan juga Ernie pun mengiyakannya sebab apa nama tu, you are probably dia punya closest contender kan, rival in the sense of vokal terbaik. Jadi Aina tak sedih ke tak dapat vokal terbaik? No lah, saya macam nak cakap AJL is a kind of stage that semua anak seni nak buat yang terbaik saja. Kami di sini meraihkan semua orang, meraihkan kerja keras semua orang di belakang takbir dan juga di depan sebagai penyanyi. Jadi menang atau kalah itu it's not dalam dictionary saya. Saya hormat Kak Ernie. Dia adalah rakan baik saya dalam industri ni. So seeing her dapat recognition seperti itu, she deserve it and I know she has worked very very hard. So Kak Nini, congrats. Dia masih ada kan kat sini rasanya? Dah balik. Dah balik. Okay, alright. Ni ada soalan tentang situational sikit lah Okay. Okay, kita boleh tak cakap sikit tentang the moment when you ended the song and pusing belakang tu. And we saw sort of the dress that you pakai last year. Iya. Cuba komen sikit tu. Okay, sebenarnya bila Aina pusing itu color merah tu kan, kita panggil color merah lah. Color merah di kain itu is a symbolic. Lagu ini ibaratnya bila saya pusing, apa yang terjadi pada saya semalam is sumpah. Dan sumpah itu perkenalan sumpah dengan semua orang adalah melalui darah. Jadi saya mengambil jalan untuk, saya dan tim saya, kita macam nak linkkan persembahan yang dulu dan sekarang without being so forward ataupun terlampau jujur ataupun terlampau ketara. So kita gunakan elemen kain dan ini idea bernas oleh tim saya, Nas, dan juga designer saya Wan and Mary. So apa yang korang tengok Aina pusing tadi memang bukan saja Aina pusing, tapi memang Aina, it's part of the dress. The color merah itu adalah part of the history. Maksudnya dia masih ada dalam diri saya. Walaupun dia last dia reveal, dia memutuskan kain tu apa semua tu. So it means that sebenarnya Aina pernah cerita tentang lagu ni is part of seorang wanita yang become stronger. Betul. Apa semua tu kan. Yang mengalami, kalau secara detailnya, wanita ini mengalami satu kisah rumah tangga ataupun in a relationship yang abused, yang melibatkan pasangan isteri dan seorang anak. Dia sebenarnya very dramatic. Jadi saya rasa bila saya linkkan persembahan tahun lepas dengan tahun ini, saya rasa kesinambungan tu masih relevan. Sebab dalam kisah lagu semalam ini, tak semestinya pergaduhan itu hanya mulut sahaja. Itu yang saya cuba sampaikan. Okay, tapi actually it intrigues me yang Aina pandai relatekan cerita lalu dan cerita sekarang dan jadikan satu cereka lah kan. Tapi kalau nak dikatakan Aina nak sambungkan dengan kalau nak jadikan cerita kan, mesti ada sambungan dengan lagu-lagu lain. Tapi lepas ni kan lagu-lagu yang terkini adalah lagu Aina banyak berduet sebenarnya. Ya kan. Jadi tak adalah sambungan. So this drama ends here tonight. Kita tak tahu. Benda tu kita tak boleh jangka. Tetapi bagi saya seni kreatif ataupun idea sentiasa ada rantaian. Saya tak boleh nak kata this is the end of the story ataupun kalau orang tengok persembahan sumpah ataupun semalam, oh that's it. Tapi bagi saya mereka itu di dalam kumpulan yang sama. Tapi karya-karya selepas ini we never know.
Okay, jadi rakan-rakan media, seperti biasa kalau anda ada soalan-soalan lain, boleh tanya di ruang chat. Nanti saya akan tanyakan. Jadi sementara waktu ni sebab saya nak tanya kepada Aina juga. Ya. Okay, bila okay, kita tahu Aina ni is a family person, Ya. kan, very a family person. Jadi duit kemenangan ni nak buat apa? Duit kemenangan ni sebenarnya saya tak berani nak cakap it's for me, tetapi lebih kepada semua tim saya yang buat kerja dengan saya, you know, from A to Z. Jadi tapi of course lah, saya manusia biasa, of course saya nak belanja kan. Tapi belanja apa, saya hanya fikir saya nak belanja orang makan. Sebab kita dah lama tak holiday. Jadi sekarang ni boleh di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. So saya tak sabar nak bawa tim saya untuk makan-makan lah. Kita makan bestnya. Macam mana kalau let's say PKP or COVID end really soon. Ada tak plan nak gather dengan iNation? Oh my god. Benda tu memang daripada dulu lagi memang Aina dah sentiasa fikirkan, sebab kadang-kadang saya rasa terkilan ataupun kadang-kadang bila diumumkan menang nombor 2 tadi, dalam fikiran saya macam there's something empty tau, which is saya tak dapat tengok individu yang paling bagi saya the main reason why I'm even here, which is peminat saya. Jadi saya hanya berbekalkan doa mereka saja. So saya harap sangat bila semua dah berakhir, kita boleh berjumpa, ataupun yang duduk dekat-dekat sekitar sini, saya tak sabar nak jumpa, sebab selagi saya tak jumpa mereka, I don't feel like benda ni kepunyaan Aina. Ya. Dia rasa macam tu. Kan? See? Tak kata dah, Aina dia memang family person. Okay Aina, okay, so far kita tak ada soalan lain, tapi sekiranya anda ada soalan-soalan yang Aina yang anda nak tanya pada Aina, anda boleh hubungi Zizi Zizi Hadi. Okay, alright. Tanya Aina. Thank you Ki. Yep, ni ada pesanan juga ni, dia kata aim for juara next year please. Amin. Okay, amin. Kita hanya boleh berdoa dan kita boleh wish you best of luck. Terima kasih. Alright, semoga kita jumpa lagi insyaAllah. Tahniah Aina. InsyaAllah. Terima kasih Ki. Terima kasih semua. Bye. Okay, alright, kita dah settle kebanyakan artis, pemenang-pemenang AJL 35. Seterusnya, of course kita nak panggil juara AJL. Cukup tak? Dia borang semua? Oh, duduk 3 je? 3 3 orang je. Okay. Ke depan lah. Tu dia. Ezra boleh? 4 orang lah sekali dengan Ezra. Ajak, satu ajak. Oh, tanya media. Okay, alright. Jadi sementara tu rakan-rakan media, kalau I know you guys ada banyak soalan yang nak tanya pada champion kita malam ni. Jadi boleh terus tulis soalan-soalan anda di ruang chat dan kita akan sembang dengan mereka lah. Sebab geng gila kita sampai dah. Noki. Ya, alhamdulillah. You are gigantic, man. I rasa kerdil gila. Ya, jaket besar. Tahniah, Noki, this is your first time kan? Betul, this is my first time. First time on AJL. Betul, first time AJL. Jadi your nasib sama dengan ni, Zizi. Betul. Zizi Kiranau. First Sama time. juga dengan Loka. Loka pun first time juga. Loka, dia sangat-sangat sweet tapi on stage dia sangat garang je tadi. Ya. Dia keluar
Ya kan, dengan link tu dia keluar dengan CO2 tu. It's like, oh man, Yeah, she's we a got monster. Kakak. Dan juga Kakak. Strongest woman that I know. Kakak Azra. Okay, tahniah. Team Terima kasih. Gila. Alhamdulillah. We have Lokabi, we have Kakak, we have Noki, and also we have Ezra. Jangan shy-shy sangat tau. Okay. Humble, dia humble. Dia humble. Alright. Okay, memandangkan kita tak cukup mic. Okay. Nanti Okay, tak apa. Nanti kita share-share. Okay. Alright. Jadi kita, of course, the similar question, komen. Komen Kakak, and then we go for Ezra tentang kejuaraan ini. Komen Ya. kakak. Kakak boleh cakap, kakak tak tahu cakap. Ni memang untuk lokal Noki, diorang memang bagi 200% untuk benda ni, untuk sampai hari ni, untuk malam ni. Sebenarnya kakak pun tak tahu nak cakap, tak sangka dengan cabaran-cabaran yang kita lalui. Ya. Alhamdulillah we made it. Yes. Ya. Thank you to Ezra sebenarnya ni. thank you to you all. And actually air mata Kakak adalah air mata kedua AJL ni pada malam ni sebenarnya, and we can still see your tears sekarang ni. Okay, dan lagu ni it is actually a magical song, kan? Yes, it is. Dicipta waktu PKP. Ya. Betul? Ya. Jadi macam mana timbulnya Ezra, kita tanya Ezra, macam mana ciptanya lagu ni from I tak tahu lah mana you guys dapat ilham and then create this magic. Boleh komen kan? Ilham lagu ni dia datang daripada seorang follow Instagram. Dia message pasal struggles dia lah, sebab dia nak pindah pergi bandar kan, macam tu. Dan itulah dari sana dapat idea. Wow, real story lah Oh, actually. it's a real story. Real story. Oh, Nanti- kita orang pun tak tahu tu. Tu cerita dia, cuma tu yang spark the ilham lah. Okay, Tapi I juga nak berterima kasih pada Brian Rakim dari Warner sebab dia yang gabungkan kita semua untuk buat lagu ni. And Tuju, husband Loka yang juga tolong dalam semi-final, and dia juga buat lirik. yes. Tuju ada sini kan? Ada. Tuju kat sana. Thanks for Tuju juga. J Loka, I Yes, see you nak cakap sesuatu. Ha? Ada ke? Sebab saya dah pegang mic tu, yang akan cakap sesuatu tak Tak ada. Tak ada. Bersyukur dia. Tu, Alhamdulillah. Bersyukur je. Alright. Okay, jadi okay, ada soalan ni. Apa cabaran-cabaran yang you mentionkan tu, Kakak? Cabaran dia banyak. Selain daripada kakak macam kebetulan jadual pack nak sampai ke hari AJL ni. Ya. Lepas tu 3-4 hari sebelum kakak hilang phone. 3 hari lepas kakak kehilangan nenek kakak yang kakak sayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So kakak pendam semua perasaan tu sebab kakak nak kena fokus AJL ni. So masa hari kakak dapat tahu nenek kakak meninggal, kakak menangis, kakak breakdown. 1 hari kakak tak dapat bersama diorang untuk praktis. Tapi kakak tak teruskan have tissue? merintih. Ataupun merasa sedih tu kakak cuba hold dalam. Thank you so much. Kakak cuba hold semuanya sebab kakak nak selesaikan AJL ni, sebab kakak tak nak kecewakan mereka berdua, kakak tak nak kecewakan tim kakak. So tadi pun masa atas pentas kakak rasa kakak macam bawa semangat nenek kakak lah bersama kakak atas pentas, sebab dia yang mengajar kakak menyanyi dari kecil. Dia best friend kakak. So kakak tak sempat nak merintih dia punya pemergian tu sebab kakak kena fokus AJL. So itulah cabaran yang kakak lalui sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. I think I nak pause kejap sebab I nak sedekah Al-Fatihah untuk arwah nenek, boleh? Okay. Kita sedekahkan sedekah Al-Fatihah pada arwah nenek kakak sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Okay, alright. So now I understand kenapa Noki kata she is the strongest woman you know. Mungkin senang sebenarnya nak fokus dalam pertandingan yang besar dengan sebuah kehilangan yang besar juga sebenarnya. So then Kakak, I think you actually gain all of our respect, and then kita ucapkan takziah for you and your family. Thank you. Okay. No, I'm not speechless. Okay. Kita boleh teruskan ya. Okay. You okay, Kakak? Okay. Let's go. Alright. Tu nampak strong. Let's go. Okay sayang. My husband yang memang kat sebelah, yang support, ingatkan sebab I tak sempat nak jumpa family lain. I tak boleh sebab kita nak kena fokus kan, nak kena praktis, nak masuk Dewan dah, nak masuk auditorium. So dia je lah sebelah I tak dapat jumpa my auntie, I tak sempat jumpa all my cousins nak bercerita kan. So perasaan tu macam penuh kat dalam ni. Okay, insyaAllah. Itulah dia dengan persembahan dengan penuh tenaga dan emosi tu menubatkan Gila dapat champion dalam AJL 35 kali ini. Okay, alright. Seterusnya kita dah ada soalan daripada media ni. Okay, you guys work hard untuk persembahan Gila. Berapa lama berlatih? Berapa lama korang berlatih? Berlatih dalam a couple weeks, dalam 1 bulan lah sebenarnya. Around tak 1 lama month lah, juga. 1 month. So kita orang pergi vocal class, training. Ya, yang warna dah ni lah. Dah schedule kan untuk kita. Okay. Alright. Okay. Ni yang best soalan ni. Betul, sebab ramai yang dah meramalkan lagu Gila ni menjadi juara tau. Jadi adakah itu memberi tekanan kepada pencipta? Jadi kita tanyakan pada Ezra. Saya rasa dalam setiap lagu pun terasanya tekanannya lah. Setiap lagu, every song 100% tekanan. Kan? So honest juga tu. Well, kita pun tahu Ezra is not really a verbal kind of guy kan sebenarnya. This is the but then yes, he talk through music, betul. Yeah, betul. But then even tadi soalan Hale tadi, sebab kita sebut pasal how Hale did his magic through his songs, but then also Hale mentioned that you have your own magic, and then your magic made Gila juara lagu yang ke-35. So what do you want to comment on that? Saya rasa bukan magic. Bila saya bekerja dengan artis yang berbakat, saya selalu itu yang saya fikirkan lah dalam lagu itu je. And then saya cuba masukkan keistimewaan dan kelebihan dia orang dalam lagu. Itu selalu apa yang saya fikirkan. Okay, alright. Kita ada soalan juga. Ni selebihnya untuk Ezra je. Okay. Alright, seterusnya Ezra. Maybe you boleh detailkan tentang cerita follower IG tadi tu. So what exactly he or she ceritakan dekat you, ataupun what yang bagi you inspire for this song, inspiration for this song. So dia nak pergi ke bandar, and then dia berasa bandar tu sangat menakutkan, and macam tu lah. Lebih bandar tapi so dia rasa macam the world is very crazy, the world is gila macam tu, and so dia tak confident lah. I see. Low self-esteem. So chorus tu cuma gambaran suasana masa tu saja. Dia di kampung. Okay. Yeah. Tapi what makes the song is also Loka and Nokia. Sebab rap dia orang kan sangat gempak, sangat penuh dengan energi, cerita dia orang, betul. Okay. Okay, next question kita ada. Okay. Pada Noki. Okay, how do you describe kemenangan malam ni? Not just to you, probably to your brothers also, yang banyak menyokong. I mean, the K-Clique yang sangat supportive apa semua tu kan. So then, okay, how do you actually, do you have anything to say to them? Okay, benda tu sebenarnya Noki tidak boleh describe pun. Macam mana Noki mau balas balik yang diorang punya support kepada Noki ni. Bukan saja cakap family K-Clique, tapi untuk orang-orang luar yang sentiasa support Noki atau support tim Gila, kita orang tidak tahu macam mana cara untuk
membalas semula, membalas budi baik dorang ni. Tapi alhamdulillah mungkin rezeki itu Allah bagi, so benda ni sebenarnya bukan kami punya tapi kita punya. Betul. So you bawa kemenangan ni untuk K-Click as well. Betul. Okay, alright. Sebenarnya kakak, okay, this one it's not a sensitive question but menyentuh tentang arwah nenek tadi tu. Okay, pernah tak kakak terfikir bila situasi itu berlaku, kakak terasa nak tarik diri? Sini. Tak ada. Tak ada. Sikit pun tak ada sebab kakak rasa jauh di sudut hati kakak rasa kalau nenek kakak ada pun dia tak nak kakak Tarik diri. pula. And makcik kakak sendiri kakak sempat jumpa masa hari pengebumian. Okay. Pada saat tu pun diorang macam datang ke kakak jangan nangis, kakak kena fokus ni AJL, Ella, Joji. So diorang memang kakak rasa itu yang buat kakak lagi bersemangat sebab kakak pernah sampai ke AJL sebelum ni kan, tapi kali ni kakak yakin dengan lagu ni. Jadi kakak rasa kalau kakak buat macam tu it's a waste kan. Betul. Well then you prove everyone that you actually can win this thing. Okay, tahniah. And then actually tadi kita ada mention dengan Zizi bahawa kali ni kita mengangkat genre hip hop. So then, congrats to that. Kembali kepada apa khabar semula dulu. Second time. Second time. Okay, seterusnya Noki, okay, how did it feel untuk jadi artis member K-Click yang bagi yang pegang kejayaan paling besar setakat ni? Adakah you rasa macam you rasa macam tidak sama sekali lah, rasa gah ke apa lebih dari dorang tu tidak sama sekali. Sebab saya tahu, saya banyak belajar pun daripada K-Click. Begitulah. Sebab K-Click ni sebenarnya kami tu bukannya sebab berpunca untuk berkarya. Dia sebenarnya untuk brotherhood kami. So itu motif dia. So kami sentiasa ada di belakang, tidak kisah seorang ni kalau dia ada plan untuk diri dia yang bagus, apa benda yang baik kami akan support sentiasa. Macam itulah. Okay, jadi you sendiri rasa macam you rasa K-Click tu sendiri boleh tak sampai ke tahap ni as a mesti boleh. Mesti boleh. Sebab saya tahu kemampuan masing-masing setiap member K-Click tu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kekurangan itulah yang kami akan belajar sama-sama dan perbaiki sama-sama. So insyaAllah K-Click akan sampai ke pentas AJL insyaAllah. Okay, jadi this trio prove Malaysian dan sebab tadi I mention juga dalam interview bersama juri bahawa lagu ni kan is really young in the carta sebenarnya kan. And then ia menjadikan satu situasi yang mana jadi buah mulut netizen. You all masuk carta sangat-sangat lewat, kemudian masuk ke semi-final music dan sekarang ke AJL dan jadi champion. Jadi any comment tentang itu macam adakah macam alright, rasa macam okay, this song is really powerful and then that kind of thing. I think Loka ada ni. Loka macam mana? Loka daripada awal lah, siapa yang tahu bila dapat beat tu memang special. Tapi to be honest, Loka sebenarnya sendiri banyak belajar about this song dalam masa 1 bulan. Sebab selama ni Loka macam ikut je, okay, pergi promo gila, go. Pergi music go. Tapi dalam hati Loka macam, Loka tak tahu pun ke mana dia akan pergi. Lepas tu dalam 1 bulan ni Loka duduk balik, like practice, mendalami. Lepas tu ada dengar kakak, kita orang punya rehearsal tu, dia orang kasih audio tu dengan bunyi orkestra tu, and I could feel macam dia punya emotion. Yes, I dah nangis awal-awal time practice. Dalam bilik I nangis seorang-seorang. And macam it's beautiful lah. It's a beautiful song from Ezra, from all of us. Delivery apa semua memang sangat bermakna. Sebab Loka tahu, Loka sendiri tulis tu tentang Loka sendiri. Part Loka tu memang diri sendiri punya cerita. So it's special for me. So the whole song is special. Yes. Okay. So I was there waktu you dia tahu. Sedih waktu apa ni? Rehearsal. Waktu rehearsal tu. So dia macam Loka dia
dia agak macam dia bukan nak kata tak fokus, bukan aku lari fokus, dia macam Dia memang I memang macam tu. Kalau rehearsal nanti I tengok macam okay apa aku nak buat ni, dia jam. Tapi bila you nampak jam. camera action, I give my all. Alright. Okay, so kita ada soalan lagi untuk rentak hip. Okay, rentak hip hop sekarang ni dah semakin diangkat dan diterima baik dalam industri muzik. Komen Loka dan Noki, adakah kolaborasi seperti ini adalah salah satu cara untuk create your own league? Macam tu. Silakan, Loka lu. Loka. Loka. Yes, definitely. Alhamdulillah sekarang ni memanglah rezeki hip hop. The genre is making moves dalam industri ni, dan that is one of the macam benda yang special yang buat lagu ni. Rap Raju Noki, dia rap sing kami berdua, dia memang tak tahulah, something different lah for me. And not just us, lagu pun memang lagu Tujuh Nasihat. Betul. We conquer JL this year lah. Nak cakap kan. Betul. Tiga kan. Tiga. Sama bagi Noki, kolaborasi 3 orang ni adalah mengimprovekan dan mengeluarkan benda yang baru. Ya, betul. Ya, sebab benda ni kalau tanya pendapat Noki, benda ni tidak common untuk kita dengar, tidak biasa untuk kita dengar. So alhamdulillah lagu ni diterima baik oleh semua kan. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, alright. Saya rasa itu saja masa yang kita ada bersama champion kita pada malam ini. Jadi sekiranya rakan-rakan media, saya minta maaf sekiranya anda ada soalan-soalan yang tidak dapat saya baca pada malam ini. Anda boleh contact manager mereka terus dan dapatkan jawapan anda lah. Okay, jadi tahniah sekali lagi kepada tim Gila. Terima kasih. Kerana dinobatkan sebagai juara lagu yang ke-35. Terima kasih. Tahniah Ezra Kong. You've been like pencipta lagu paling banyak kot sekarang. Betul. Yes, Ezra. Okay, keep producing good music. Okay, thank you so much everyone. Tahniah sekali lagi. Kakak, be strong. Okay, insyaAllah ada rezeki lagi di masa akan datang. Alright, okay, here you go Yun. Okay, thank you. Right. Thank you. Okay, jumpa lagi. Okay, jadi kepada rakan-rakan media, itu saja masa yang dibekalkan kepada kita untuk sidang media virtual pasca AJL 35 malam ini. Jadi thank you so much kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekiranya anda ada soalan ataupun tak jumpa kontak finalis kita, boleh contact I ataupun Chayin, no problem. So kita akan jumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah di program yang akan datang. Okay, so thank you so much. Good night guys.